عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurnianya malam ini. Kita diberi kesempatan bertemu lagi dalam kuliah maghrib bulanan Selasa malam Rabu minggu yang ketiga. Jangan keliru lah tuan-tuan. Malam ni minggu yang ketiga, bukan kelima. Kita sambung kitab kita, tuan-tuan, minggu yang ketiga, iaitulah idaman penuntut juzuk yang kedua, Jawi muka surat 42. Yang Al-Qaul At-Tam itu tuan-tuan minggu yang kelima. Bulan ni jatuh Khamis 2 kali lagi. Tapi tak ada. Saya ada daurah kitab fiqh puasa 4 mazhab di Masjid Al-Bukhari malam tersebut. Nampak gaya jumpa terlepas lepas raya, insya-Allah. Minggu kelima lah tentang bos sekalian. Baik, sambung pada tuan muka surat 42 Jawi atas sekali. Di bawah tajuk berkaitan dengan al-wakalah, melantik wakil ataupun agensi perwakilan. Iaitu isu malam ini ialah tidak diluluskan berwakil pada iqrar, seperti berkata kepada seseorang, saya wakilkan anda membuat pengakuan ganti daripada saya, mengatakan ada bagian-bagian barang untuk sipulan pada saya. Kerana yang demikian itu sebagai perkhabaran menyatakan ada hak sahaja, maka tiada sah sama macam syahadat, yakni tidak sah wakil jadi saksi. Tentu bos sekalian, tajuk wakalah ini termasuk dalam satu konsep keringanan syarak di sudut tuan-tuan menjalankan tugasan ataupun kerja kita, dengan maksud kita tak gaduh tuan-tuan buat sendiri kerja kita tu secara langsung. Bahkan boleh kita wakilkan orang lain, tuan-tuan, pihak kedua, pihak ketiga buat kerja kita tu, dan kerja dia buat tu dikira kerja kita juga. Maka tuan-tuan sekalian, pewakil dan wakil dianggap pihak yang satu. Saya A wakilkan kerja saya kepada B, maka setelah delegate turunkan kuasa tersebut kepada B, maka B pun buatlah kerja yang saya wakilkan dia. Maka dia tu yang buat kerja tu seperti saya lah, sebab dia jadi wakil saya, ejen saya, tuan-tuan. Jadi ini satu bentuk keringanan syarak. Keringanan syarak ni saya dah bahas lama dengan tuan-tuan sekalian. Law ni tuan-tuan celak mata dalam apa juga bentuk kerja. Baik tuan-tuan, sama ada trading ataupun servis, tuan-tuan dapati sistem wakalah ni, agensi ni memang agak popular. Tuan-tuan nak hidup rotek, kereta, mampu
ataupun rotate mutu yang mampu, bukan mutu mampu, rotate yang mampu. Nah, tuan-tuan boleh beli insur kepada wakil ejen. Contohlah Zurich Takaful, SQ Kuala Lumpur, tuan-tuan. Jadi kita nak mula urusan, ada wakil sebelah rumah kita jual jabatan mana-mana ni, Zurich Takaful Insurance. Hak kawan sebelah rumah kita tu namanya wakil agensi. Tak kena pergi Kuala Lumpur, tuan-tuan. Nak beli batik kaki je, tu pun kargo RM10,000, RM300. Nak pergi Kuala Lumpur entah habis tiket lagu tu lah. Ya, tak kira banyak makan kat tengah jalan. Mana ini bentuk memudahkan urusan. Tuan-tuan nak pergi kat penulis kampung, nak pusing tuan-tuan ke kampung, tak ada. Banyak urusan. Nak kira lembu lagi, tuan-tuan nak kira kemah penuri. Tuan-tuan nak cari duit yang paling pentingnya untuk buat penuri ni. Tiba-tiba nak manggil aku sendiri, tak ada. Kita wakil lah kawan kita ni, hang tolong panggil sat penuri rumah aku ni. Aku berikan hang wakil. Tuan-tuan nikat dia RM1,000, hang panggil sat hujung kampung sampailah hujung belah ni, Lek Hilir sampailah di hulu, panggil belakang. Kawan tu pun tuan-tuan menjalankan tugas. Kerja tu kerja kita, tapi serah ke dia. Tapi dia tu wakil kita, dia dengan kita dianggap pihak yang sama. Dia tak boleh orang yang kena panggil tu, ni siapa panggil ni? A panggil. Oh, hang B pasal apa panggil? Dia okey kat saya. Oh, penuri dia ke penuri hang? Tak perlu soalan tu. Pasal B tu wakil A. Bila B panggil tu, A punya penuri, macam A panggil jugalah. Tuan-tuan pun sekalian. Masa cerita itu ada orang, dia pasien. Dia tak main penuri lah. Kalau kawan tu tak pergi sendiri, direct. Penuri kahwin lah, tuan. Dia tak pergi. Pasal apa? Tak panggil direct sendiri. Dia ada angin sikit-sikit lah. Tuan-tuan, jadi kalau wakil pergi rumah dia pun, dia tak main. Apatah lagi telefon. Apatah itu kalau WhatsApp sahaja. WhatsApp tak. Assalamualaikum, sekat tu je. Dia pun sekeluarga tuan-tuan. Dia tak main. Dia nak direct. Kawan abang penuri tu kena pergi rumah dia, mengadap dia. Saya jemput tuan sekeluarga. Baru dia main. Oh, itu payah agak tu. Bukan tak cakap orang, tapi pasien tuan-tuan sekalian, dia rasa macam dia tak dihargai. Nak panggil pun wakil orang yang main sendiri. Tak main berat dah kata orang tua. Akhirnya tak main lah tuan. Ni pun satu bentuk yang tuan tidak meraihkan apa yang syarak memudahkan, ialah kontrak wakalah. Tuan-tuan lah. Kadang-kadang dia payah agak tu. Dia nak orang tu panggil direct. Wakil-wakil tak acik. Dia kata macam aku ni tadi, apa nama ni, bahasa mudahnya lah. Jadi tak orang tadi ambil berat. Kira mudah-mudah. Oh tak boleh. Aku ni ketua kampung kok dah kata. Contoh. Wakil rakyat kita pun mesej pun. Dia dah wakil rakyat kita panggil dia mesej aku duit sampai 2 bulan. Pasal apa kata aku tak ambil tu, aku kalah pula. Kita ni pilih negara rakyat, apa nak kata khalifah. Okay, mati bila Yasin selamat, doa selamat tuan. Kita sebenarnya pilih wakil rakyat ni, wakil kita lah, untuk sampaikan suara kita, untuk buat dasar-dasar untuk kebaikan kita. Lebih utama untuk fikir lagu nak buat dasar polisi undang-undang enactment yang jaga agama. Tu wakil rakyat. Kita ni kadang-kadang pilih tu okey dah, tapi mengharapkan apa? Main darah kematian. Tak main darah mati, kita tak wakil rakyat. Itu pun satu kepahaman yang tentu saya rasa kena ubah sikit lah. Dia ada masa dia main, dia ada kampung dia main lah. Tapi dia terpaksa bertembuk kerja kerajaan, kerja negara, negeri dengan tentuan urusan peribadi kita, maka dia kena pergi sana. Dia kena pergi sana. Tapi kadang takut juga. Tentuan takut juga. Ini nak itu imam ke senang? Imam masjid kita lah. Tentuan, dan masjid yang lain ke senang. Saya masa masjid saya kosong imam tuan-tuan tahun 2014.
Lepas imam yang tak ada masa meninggal. Dia pun main duk ajak kan lah. Nah, isilah borang. Ni dia pun nak nama buat interview ni imam. Imam dah mati. Sekedak dan pun. Kerja duk mengajar. Kemudian malam-malam lebih keluar. Cuma satu ni jarang ada. Tak apa. Jadi ya imam. Nanti kami tolong semua. Nak bagi naik jadi imam. Bagi nama tu jadi imam je. Halal kami tolong. 5 waktu ni kita tolong. Betul. Sampai tengah tu kawan saya kenal dah. Rupanya hak jadi manis ni bukan kawan rakyat je. Dan hak anak Korea pun jadi manis juga. Hang naik di imam kami bukan tolong lah. Tak apa, kami Tuhan sibuk nak nama hang tu atas. Dia pun terima tamu sekalian. Akhirnya dia sibuk. 5 waktu tuan lokok dengan asap kopok tak ada dah. Pasal apa? Pasal tuan dia kerja. No. Yang kedua tuan-tuan sekalian, pasal dia tu ada kuliah malam-malam, ustaz juga. Nak kena pilihan tuan, kuliah maghrib macam saya. Alhamdulillah. Tuan, kemudian yang satu pun ada jemputan khutbah apa lebih kurang. Jadual asal. Tuan-tuan bila sibuk doa aku tu kadang-kadang tak main lah tuan-tuan tahlil ke apa ke. Jumaat pun berselang-seli. Akhirnya orang kata tu imam saja je. Tu imam saja je. Mati pun tak mari, tahlil pun tak ada, talqin pun tak baca. Tuan-tuan. Jadi imam apa lagu tu? Tuan-tuan, jadi hak tu kawan kita serik lah dia kata. Orang dah abang awal, dia tak mahu percaya. Nak tolong tuan, tolong tak mana. Mes tu kata dia pun, hey, aku tolong dia macam aku lah tu imam ni. Kemudian dia berasa berat ketika itu. Kawan yang hak kawan dia terima tu imam tu pun, dia tersilap. Hidup terima tawaran dia hari tu ni. Punya hak janji palsu ni bukan wakil rakyat saja kadang-kadang. Anak Qaryah pun janji palsu juga, dia kata. Melawak tu wakil lah tu. Nak jadi wakil lah. Contoh tu imam tak ada malam tu. Kau ni naik jadi tu imam. Ni siapa ni? Saya wakil tu imam. Tu imam pergi mana? Tu imam pergi kuliah maghrib. Di mana? Di Masjid Dargah Al-Ustaz. Okeylah. Minggu pertama, bulan pertama. Bulan ketiga, air duduk bunyi. Dia imam duduk pergi kuliah kata. Naik kata imam semua wakil dia. Dia mula nyemak-nyemak. Kawan hak terima tu pun dia tersilap. Tak terima pada awal pun okey juga. Orang dah habang dah sibuk. Dengan PMA dia sibuk lebih kurang. Dengan PMA dia lebih sikit lah. Dia kata. Baik. Tuan-tuan, malam ni antara perkara yang tak boleh diwakilkan urusan tersebut ialah untuk membuat ikrar. Ingatlah, ikrar ialah pengakuan sesuatu yang kita tuan-tuan sebagai orang yang bertanggungjawab atas sesuatu tersebut. Kalau bab hutang, kita ni tuan-tuan berhutang dengan orang. Kita mengaku saya ni berhutang kat hang sekian-sekian jumlah. Itu sebutan tu namanya ikrar. Ikrar mana apa? Pengakuan. Tuan-tuan, kalau Melayu kita sebut ikrar. I-K-R-A-R. Kami rakyat Malaysia berikrar dan berjanji. Ingat kita? Tuan-tuan sekalian, kalau masuk jabatan apa-apakah, kami sebagai warga, staf, jabatan bagian-bagian berikrar dan berjanji. Mana mengaku. Ikrar ni mana mengaku di hati kita. Tak ada tuan-tuan yang lain. Hak tu ya di hati kita. Ikrar. Tuan-tuan. Jadi ikrar ini dalam istilah fiqh ada maknanya yang khusus. Tuan-tuan. Iaitu seseorang mengaku sesuatu yang dia kena tanggung perkara itu. Atas diri dia. Tanggungan tu. Tanggungjawab tu atas diri dia. Contoh, saya mengaku saya berhutang dengan tuan. Saya kena bayar hutang. Kawan tu tak tahu apa pun. Dia pun lupa dah hutang dulu. Mungkin dia halal dah barangkalinya. Tapi saya kata ni tuan ingat tak? Apa dia tahu? Saya ni ada hutang dengan tuan.
10 tahun sudah. Contoh. Jadi, dia kata, biar betul. Betul. Saya lupa dah. Saya ingat. Saya ni hutang orang, saya jangan lupa. Tapi 10 tahun dah tak bayar. Saya ni hutang orang, saya jangan lupa lah. Ni saya sebut ni, tuan nampak lupa dah. Tuan-tuan. Jadi dia mengaku dengan suatu urusan, suatu perkara yang dia bertanggungjawab dengan benar tu atas kepala dia. Itu nama iqrar. Saya mengaku mencuri, iqrar nama dia. Saya mengaku saya yang buka tabung masjid. Contoh. Jadi sebutan itu namanya iqrar. Mengaku sesuatu urusan yang dia kena bertanggungjawab atas diri dia. Tak sama dengan syahadah. Syahadah memang saksi. Saksi tuan, dia adalah pihak yang ketiga yang main tolong beri satu pengakuan untuk orang lain bagi pihak orang lain. Untuk orang lain atas pihak orang lain. Contoh, A dituduh oleh B mencuri. Pergi mahkamah. A tuduh B mencuri. Sekarang ni, tuan-tuan, B ialah orang kena tuduh, OKT. Yang tuduhnya ialah A. Bila pergi mahkamah, tuan-tuan sekalian, hakim nak pembuktian. Si proceeding dia, hakim nak pembuktian. A, hang tuduh B curi. Mana bukti? Dia kata, saya ada saksi 2 orang. Tok Imam dengan Tok Bilal. Jadi, hakim kata ramai, 2 orang ni, Tok Imam dengan Tok Bilal. Mailah tuan-tuan, Tok Imam, Tok Bilal. Tok Imam, Tok Bilal tuan, mereka bukanlah pihak pertama kedua. Bukan plaintiff dan juga bukan defense. Tuan-tuan, bukan defendant. Tapi pihak ketiga, mai tu nak habaq, kami tengok B curi. Jadi pengakuan mereka tu, saya sebagai imam qaryah, saya tengok B curi duit A. Tu imam pergi habaq apa? Habaq suatu pengakuan untuk orang lain atas orang lain. Untuk siapa? Untuk A. Atas B. Sebab B kena tuduh curi. Faham ke tak? Tuan-tuan, jadi hak yang tu imam, tu Bilal main habaq, saya tengok B curi. Itu namanya penyaksian, bukan pengakuan. Kita bukan ada responsibiliti atas tuduhan curi. Kita tak ada kaitan. Cuma orang yang jadi tukang tengok dan bukti sahaja. Faham kono? Jelas tak? Saksi nikah tu bukan dia yang menikah apa. Dia tolong tengok proses nikah tu untuk pengantin atas perempuan tadi. Tangan tuan melenggak betul lah. Pasal apa melenggak? Tak nikah kawan tu. Tapi dia sebagai saksi, pihak yang ketiga, third party. Bukan buat pengakuan. Dia bertanggungjawab. Tidak. Bukan dia yang menuduh. Tidak. Dia bukan tu yang kena tuduh. Tidak. Tapi dia pihak ketiga, main habang, saya ni tengok mereka menikah. Cukup syarat, cukup rukun. Untuk siapa? Untuk pengantin perempuan. Kena atas perempuan tadi. Itu maknanya saksi. Tuan-tuan, saksi tak ada kepentingan apa. Sama ada menuduh ataupun kena tuduh. Tapi dia sebagai tuan pihak-pihak ketiga. Sebagai pembuktian. Itu tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, yang pertama tadi, iqrar, pengakuan yang dia bertanggungjawab atas apa yang dia mengaku. Yang kedua, saksi. Dia hanya third party, tuan-tuan, untuk sebagai bukti saja. Apa tuduhan dan sebagainya. Yang ketiga, namanya, tuan-tuan, ialah pendakwa. Pendakwa ni macam pendakwa raya, peguam cara, tuan-tuan, dan sebagainya. Itu pendakwa. Tuan-tuan kalau ada kes-kes jenayah apa aku kampung, tuan-tuan buat report polis. Report polis belum dakwa lah. Itu laporan. Polis buatlah statement report. Gini-gini, nampak macam ada prima facie. Kalau tak cara lagi. Nampak macam kes ni berat agak ni. Tak cara saya cara kampung ni. Buatlah pertuduhan. Tuan-tuan, mintalah tuan-tuan peguam ataupun yang menuduh tu, buatlah tuan-tuan dakwaan di mahkamah. Menggunakan laporan polis tadi. Buatlah report mahkamah.
Akhirnya buatlah tuan-tuan perbicaraan. Ni sebelum nak bicara tu, tuan-tuan, hak yang menuduh tu. Kita panggil yang buat saman lah. Plaintiff. Plaintiff ni kadang-kadang dia sendiri tuan. By self dia sendiri yang buat pendakwaan. Tapi kadang dia pun gagap. Dia pun gagap tuan-tuan. Kalau dia dakwah ni tu, dia ketar-ketir. Dia panggil ketar-ketir. Nak bercakap dia tak lepas pi. Tak terbit dalam perut tu. Maka terpaksa guna upah tuan-tuan. Peguam. Untuk dia, untuk buat dakwaan dan sebagainya. Tuan-tuan. Jadi, tak kira sama dia by self sendiri dia ataupun dia lantik peguam. Itu namanya pendakwa. Apa dakwaan? Dia buat satu tuduhan kena atas pihak kedua. Untuk kebaikan diri dia. Itu tuduhan. Dia curi duit saya. Itu nama tuduh. Bukan mengaku. Bukan saksi. Ini tuduhan. Dia curi duit saya. Siapa kena tanggung? Dia lah. Untuk siapa? Saya lah. Tuan-tuan, ketika itu, ini namanya dakwaan ataupun tuduhan. Clear aku no? Tuan-tuan ada tuduh orang tu. Oi, hang curi duit ku apa? Itu namanya dakwaan, tuduhan. Bukan pengakuan. Boleh? Ini antara terma-terma tu yang kita boleh kaitkan dengan tajuk pengakuan ni. Yang keempat, istilah akhirnya ialah kena tuduh. Orang yang kena dakwa. Siapa? Orang yang dikatakan bertanggungjawab atas tuan-tuan tuduhan tadi. Hang curi duit aku. Hang tu namanya orang kena dakwa. Orang yang akan tuan dituduh terbeban dengan tuduhan tersebut. Kalau salah, dia kena tanggung. Itu namanya orang kena tuduh. Dia panggil tu defendant. Defendant. Saya bukanlah kau nak pergi jauh. Tapi saya nak ambil istilah yang berkaitan dengan ikrar. Tajuk kita ni wakalah. Lantik ejen, lantik wakil. Dia kata, kalau bab ikrar, bab mengaku kita ni ada salah, tak boleh wakilkan orang. Ni, hang tolong pergi habang kat dia, kata aku ni mengaku, kata aku hutang dengan dia 1 juta. Tu pun pilih jumpa, pulan-pulan. Aku ni wakil pada B minta habang hang kata dia mengaku dia berhutang sebanyak 1 juta. Dia kata lebat ikrar ni, tak ada wakil-wakil. Sebab kalau wakil tu pergi habang, dia cerita je. Ni aku nak habangkan hang lah. Dia kata dia hutang hang 1 juta. Tu cerita. Kita nak, dia kata aku ni hutang dengan hang. Aku hutang dengan 1 juta. Barulah clear. Tapi letak wakil kat orang. Kalau dia kata ni aku nak habang. Kata dia hutang hang 1 juta. Itu cerita je. Cerita tak kemas. Mungkin bohong, mungkin betul. Faham tak ni? Jelas ke tak? So saya katakan bang, saya hutang bang 1 juta. Itu pengakuan. Itu pengakuan. Bang kata, bang betul? Betul. Saya akan mengaku saya saja. Juta kot. Saya mengaku tu kira betul lah. Bukan cerita. Pengakuan. Kalau saya wakil dekat tuan, contohlah. Nama Haji Halim. Harap tak nama Halim sini lah. Supaya tak terasa hati. Din dah balas. Banding kita okey lah. Contoh saya kata, ni Encik Din, tak pergi entah pergi jumpa dengan Abang Am, bagi tahu kata saya hutang dia 1 juta. Cik Din kita pun pilih jawapan. Ni mana abang ni? Ustaz kata dia hutang Abang Am 1 juta. Hak Cik Din abang ke Abang Am tu, dia bentuk cerita je bukan pengakuan. Faham tak? Soalnya Cik Din pergi cerita, dekat Abang Am cerita saya berhutang dengan Abang Am. Jadi cerita tu, ambil sebut cerita, mungkin betul, mungkin tak betul. Itu tak boleh sabit sebagai pengakuan. Sebab dia kata sini, nak mengaku bab ikrar, kalau kita ada tentuan satu tanggungjawab yang kita kena tunaikan, terhutang ke, apakah yang kita kena bayar ke orang, kita mengaku benda itu mestilah by self. Kena kita direct dengan kawan tu. Tak boleh wakilkan orang lain pergi habang ikrar kita. Pasal bila dia pergi habang ikrar kita, dia hanya cerita sahaja. Bukan pengakuan. Faham lagi tak tu? Saya nampak macam tak apa faham lah. Saya dah berasa nampak macam tak apa nak faham. Muslimat faham tak?
Alhamdulillah. Setakat ni muslimat jujur sikit pun. Kalau muslimat faham, muslimin tak faham, kira leceh lah kita panggil. Pasal orang kata orang lelaki ni akal cerdik. Akal lebih dari orang perempuan. Tiba orang perempuan faham. Orang lelaki tak faham, kira pelik sikit lah. Melawak tak apa aku. Dia hujan, lama-lama tak hujan. Tuan-tuan puan sekalian yang dirahmati Allah. Baik. Itu yang pertama nah. Ikrar tak boleh dibuat wakil. Tuan-tuan, saya tertarik juga dengan apa yang disebut sebagai mediasi. Ini bahasa mahkamah lah. Nah, mahkamah sivil sebut mediasi. Tapi kalau mahkamah syariah panggil suluh. Nah, buat perbincangan damai. Sengketa A dengan B, tuan-tuan, bincang-bincang apa semua, masuk mahkamah. Mahkamah kata, lalu step pertama, selesai cara damai dulu. Tak ada bercara lagi lah. Kalau bercara, nak panggil hakim, semua, nak kena sembang, hang kena bercakap, dia kena defend. Dan ni hampa bincang selalu sama apa. Boleh cara selesai cara luar. Dia panggil mediasi. Tuan-tuan, bila buat mediasi ni, dia nak kena dua pihak. Bukan cakap lawyer je, nak tuan tubuh tu meh, hukum meh. Hang nak apa ke dia? Hang tuduh apa ke dia? Dia kata apa? Dan tuduhan tadi. Dia nak pihak-pihak terlibat tu hadir di mediasi. Baru kemeh. Nah, kalau tuan-tuan mediator ni tukang ada buat tuan-tuan suluh tu lah. Dia panggil pendamai. Dia sebagai mediator, pendamai. Tiba yang main lawyer je. Lawyer je main. Nah, tuan-tuan, bila lawyer je main tu apa? Hak yang mana kita pihak-pihak yang berkaitan dengan isu tu tak mari. Dia kena bagi tarikh pula. Bagi tarikh lain pula. Pasal apa? Tak mari pula dah. Lah hak main lawyer. Lawyer dia kata kalau main sembang pun, no, kawan ni tak tahu setuju tak setuju. Oleh dia kata, okey saya telah menerima mandat dia gini-gini. Tuan, mungkin yang dibincang pada mediasi itu tak dibincang sebelum itu. Akhirnya tuan sekalian, mediator kata kita kena ubah tarikh. Ubah tarikh yang baru pula. Supaya pihak-pihak A, B, main ada dalam malih suluh tadi. Supaya apa? Dia mengakukah, dia tuduhkah, setujukah, tak setujukah, hampa dua yang terlibat tu, duduk dalam malih tu. Lawyer kata, kami tak berani buat putusan, takut dia tak setuju. Nampak tak? Itu contoh ikrar dan dakwaan. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tadi tuan istilah mahkamah semua tu nah. Iqrar, dakwaan, tuduhan, saksi, tuan-tuan apa semua tu itu namanya terma mahkamah. Mediasi, suluh, mediator dan mediator tuan-tuan. Ini orang Kedah juga payah. Itu istilah-istilah dia. Baik. Demikian juga dia kata tidak sah macam menjadi saksi. Saksi tak boleh wakil juga. Ni, hantar dah aku dengan Tok Imam. Tok Bilal kata, aku Bilal dengan Tok Imam. Baru ni melalui satu lorong. Nampak orang duduk berzina. Aku, Tok Imam, Tok Siap, 2 orang, 4 orang lah. Kami lalu satu lorong, tembak ada orang berzina. Nampak macam tu gobek pinang dia kata. Tak ada selimut. Kau selimut nampak ada bergerak, tak itu tuan-tuan. Mungkin itu adalah kesilapan mata melihat. Tapi hanya dia dogoi. Dogoi ni saya kira tak ada selimut apa. Nampak macam gobek pinang tu. Kita bukan cari salah orang. Tapi mereka tuan tak heran depan khalayak ataupun tempat terbuka. Punya jahatnya. Tuan-tuan, tiba-tiba tuduh kes tu tuan-tuan di mahkamah. Mai hari perbicaraan, hakim kata mana 4 orang saksi? Apa yang tuduh dia tu zina mana saksi? Mailah 3 orang. Tuan-tuan, hak yang 4 orang tu mai 3 orang. Seorang lagi tak ada. Pakai kenduri di Johor. Maka hakim kata seorang lagi mana? Seorang lagi tak main tapi dia wakil lah.
Dia wakil Tok Mengulu untuk membuat saksi. Tok Mengulu tuan tidak melihat perbuatan tersebut. Tok Mengulu ni bukan dalam 4 orang saksi tadi yang tengok kejadian depan mata. Tapi orang nombor 4 tak ada. Dalam majlis perbicaraan itu, tuan dia telah wakil kat Tok Mengulu. Tok Mengulu pemain ni, hang siapa ni hakim tanya. Saya ni Tok Mengulu kampung. Mukim tu lah. Saya ni diwakilkan oleh orang keempat untuk ganti dia main sebagai saksi kes zina tu. Tak boleh. Sebab Tok Mengulu ni bukan tengok pun. Yang tengok tu orang hak pergi makan rumah Johor tu. Ada nombor 4 tu. Faham lagi tak? Jadi poin dia bagi tahu apa? Bab saksi pun tak boleh wakil. Tu je. Bab saksi tak boleh wakil. Contoh yang lain tuan. Nikah di Siam ni saksi tak ramai. Nikah di kampung ni saksi ramai lah. Satu masjid saksi. Sahabat Siam lah. Tapi buah nama 2 orang lah. Sebab nak bagi seorang hak 100 kali RM50 tu kata tak. Kalau semua nama hak masjid pun nama tu jelas beda duit ya. Jadi hak rasmi 2 orang. Tapi untuk sebab saksi nikah ni, siapa-siapa yang ada dalam masjid hari tu semua saksi nikah belakang. Cuma dia letak nama 2 orang ikut ketentuan. Dia punya format. Dan sepanduan pejabat agama. Tak apalah bab tu. Tentuan kalau pergi menikah di belah seberang sana tu. Yang macam-macam lah. Saya bukan nak galakkan tu, tapi tak apa. Kalau ada hajat, silakan lah. Tapi ada cara dia lah. Tak apa. Jadi Nahabak kata, saksi tak ramai. 2 orang sahaja. Tiba-tiba berlaku kes apa-apa tuntutan ke, nampak pendaftaran ke apa ke, mati seorang saksi tadi. Seorang saksi mati. Juru nikah ada, tapi saksi ada orang mati seorang. Sekiranya tuan ditakdirkan berlakunya perbicaraan untuk buat pendaftaran ke, tuntutan ke apa ke, contoh. Hakim kata mana saksi seorang lagi? Dia tak ada, mati dah. Tapi dia wakil ke anak dia. Main seorang budak-muda tuan, janggut pun tak ada lagi. Jawab siapa ni? Saya ni anak saksi yang mati tu. Pak saya sebelum mati wakil kat saya. Kalau jadi apa-apa kisah kahwin tadi, saya akan jadi saksi. Tuan, saksi tak boleh diwakilkan. Sebab dia bukan melihat. Yang melihat tu kahwin mati tu. Saksi ni yang tengok dengan mata kepalanya sendiri. Tu namanya saksi. Kalau dia dengan orang abang, jadi wakil, dia bukan saksi. Dia hanya main cerita. Kata kawan tu tengok gini-gini. Dia main cerita je. Bukan membuat satu penyaksian. Faham lagi tak? Tuan-tuan bos sekalian. Terus jadi. Demikian juga tidak sah berwakil pada memungutkan barang orang yang cicir ataupun tertinggal. Secara umum dan pada ibadat seperti sembahyang, kecuali haji dan umrah, memberi zakat, menyembelih korban, aqiqah dan seumpamanya. Ini tuan-tuan menarik ialah penutup kepada tajuk wakil ni. Tuan-tuan berkata apa benda yang boleh diwakilkan? Dia kata antara yang boleh dan yang tak boleh. Yang tak boleh lagi antaranya tuan menjadi wakil untuk ambil barang yang tercicir. Wakil bukan orang yang jumpa tu mengambil untuk simpan, tapi saya ni wakil tuan barang. Dia kata saya ni wakil tuan barang untuk ambil barang dia jatuh ni. Tuan dia barang jatuh. Tak tahu jatuh tang mana. Cari pun tak jumpa. Tiba-tiba kawan tuan abang saya ni wakil tuan dia lah. Suruh ambil barang dia ni. Kawan tu pun cari tak tahu tang mana tuan. Tiba kawan abang saya ni wakil dia. Ambil barang dia hilang ni. Pening kita fikir. Kawan tu tuan. Kalau dia tahu duduk tang mana. Dia tak wakil ambil sendiri lah dia pun. Ataupun dia kata ni barang aku ada. Tuan ambil mesyat. Tak apalah. Ni dia pun tak tahu barang dia jatuh tang mana. Faham lagi tak? Lokasi barang jatuh tak tahu tang mana. Tiba ada pihak kedua main, saya ni wakil tuan barang ni untuk ambil ni, saya ambil kan tak? Tuan, yang pinyong tu. Pinyong tu habis-habis sekali kan. Habis tuan, serak, kosong, tak ada apa. Jadi, dia tak boleh tuan diwakilkan untuk sebagai apa? Menerima tu mengambil barang pungutan tadi. Dan iaitu barang-barang yang tercicir.
Contohlah tuan-tuan, tak lepas main isyak, ramai-ramai kita ni macam-macam lah. Ada yang bawa dompet, ada yang tak bawa dompet, ada handphone apa semua. Jatuh dompet dia. Terbayar tuan. Dompet tu lipat pun tak boleh. Abang ada duit tebalnya. Jatuh tuan, ada IC. Tahu tak kawan tu? Siapa? Tahu. Tapi dah kawan tu pun, mungkin dah keluar ke, balik ke tuan. Tapi IC dia ada. Kalau keluar pun, kita tahu. Sebab IC dia ada. Itu bukan ghanimah tuan. Itu bukan ghanimah hati. Itu bukan harta rampasan perang. Yang tu, dompet kawan jatuh. Kawan hak tuan tu pun tak sedang. Tuan-tuan balik mana, orang mana. Tapi IC dia ada. Dia tahu lah. Hang tahu kan dompet siapa? Aku tahu. Hang kenal tak? Aku tak kenal. Hang tahu guna? Ada IC dia. Contoh. Tiba-tiba kita tuan kenal dia pun tak. Saya ni wakil dia. Nak ambil dompet dia jatuh ni. Wakil kau mana? Kau tu dompet aku jatuh lepas insyak saat ni. Dia yung pah balik mana tak tahu. Hang jumpa dia pun tak. Hang kenal pun tak. Hang tahu saya IC dia. Tiba hang kata saya ni wakil dia untuk ambil dompet ni. Biar betul. Faham tak tuan? Maknanya dalam bab nak ambil barang yang tercicir ni tak ada istilah wakil. Kalau dia mengaku pun tak betul pengakuan tu. Sebab apa? Hang jumpa dia tak mana? Kalau dia jumpa, dia tu dia ambil sendiri. Nak wakilkan hang siapa? Tuan-tuan, mana pengakuan tu ada kecurigaan. Mungkin dia nak curilah. Tuan-tuan bawa sekalian. Tapi dengan istilah yang hormat. Curi dengan cara terhormat. Jadi kita tahu, hang wakil dia ke? Hang tu dia mana? Tak tahu dia faham mana tu. Hang kenal tak? Aku tak kenal. Hang tahu logo mana dia ni? Tu tengok IC dia. Jadi hang ni, aku nak wakil dia nak ambil untuk hantar ke dia. Jangan bagi dia ambil. Sat. Dia panggil 3 orang meh. Ni, dompet ni jatuh tang ni. Tuan dia IC dalam dompet tu. Dah ni cerita dia, terkontak dia dulu kalau ada nombor telefon. Tak ada, tentu abang report polis. Abang report polis. Kami bagian-bagian, jumpa dompet bagian-bagian. Saya sebutlah tuan. Nama dia apa semua. Kalau dapat nama dengan nombor telefon lagi baguslah. Tapi untuk pergi balai polis ni, tuan-tuan nak cari nombor telefon orang, dia boleh dapat. Boleh dapat insya-Allah. Untuk urusan yang penting lah. Nah, polis beri sama. Ni orang main apa macam ni, dompet. Duit banyak terbanyak duit dia. Lepas tu lagu tuan dia tak tahu pas ke mana. Kami jumpa dalam masjid. Jadi kami tak kenal dia. Maka kami tengok ada dompet, ada IC dia. Nak buat report polis. Kalau polis boleh tengok siapa nombor telefon dia. Kita call terus. Boleh. Tuan-tuan, boleh cara lagu tu. Nak simpan dekat depa tak apa, dekat polis pun tak apa. Tuan-tuan. Itu cara dia nak mengelak tuan-tuan fitnah ataupun kecurian yang kita tak sengajakan. Tak sengaja. Sengaja. Tuan-tuan, kemudian secara umum dan pada ibadat seperti semayang. Tuan-tuan, dan ibadat orang tanya, boleh tak kita nak wakil orang? Tuan-tuan bilang ibadat ni kalau saya sebut, tuan-tuan nampak apa? Contoh ibadat yang tuan-tuan nampak. Yang tuan boleh sebut lala ni, ibadat. Apa dia? Contoh ibadat. Nombor 1, semayang lah. Betul tak? Nombor 2, puasa. Zakat, haji, umrah. Tuan-tuan sekalian. Banyak lagi lah tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Dalam semua ibadat yang kita buat ni, hak wajib pun ada, hak sunat pun ada yang boleh wakil. Masuk wakil ni, dia yang buat. Tapi niat untuk kita. Ibadat jadi atas nama kita. Tapi yang buat tu dia. Atas sistem wakil. Tapi ada ibadat tak boleh wakil. Kalau wakil pun tak jadi. Kena dia buat sendiri masing-masing. Walaupun namanya fardu ain. Tuan-tuan, fardu ain ni wajib atas diri masing-masing. Dia kena buat sendiri. Tak boleh wakil. Kalau orang lain buat untuk dia, tak sah ibadat tersebut. Iaitulah sembahyang. Solat. Semayang ni satu ibadat yang special, tak sama dengan yang lain. Tak ada siapa bertolong buat untuk dia.
Tuan-tuan, kalau boleh wakil sembahyang seronok. Saya ingat antara syarikat yang paling laku, syarikat wakil sembahyang. Syarikat umrah dengan haji pun kalah. Segi pendapatan dan keuntungan. Pasal apa? Ramai, tuan-tuan, yang cari upah orang sembahyang bagi pihak diri dia. Jujur saya katalah, kalau ada sungguh tuan-tuan boleh wakil orang sembahyang atas nama kita, kita tak ada sembahyang dan kira sah sebab dia sembahyang bagi pihak kita, kalau bayar pun sanggup, betul tak? Betul tak nak belakang? Depan nampak tak awak sanggup. Lawak nak. Dia tak sanggup Ustaz, kalau satu waktu 100 pun tak apa. Dia kaya tuan, billionaire. Satu waktu 100 ribu, 500. Bulan pun 15 ribu, dia kata nak luak duit tak mana. Yang penting dia tak ada sembahyang. Dia kena sembahyang, tapi boleh wakil orang. Orang tu sembahyang niat atas nama dia. Aku sembahyang isyak bagi pihak Ustaz Akli. 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi bab sembahyang tak boleh wakil. Bab puasa? Puasa boleh wakil tak? Semasa kita duk sihat elok. Tuan-tuan, kita tak boleh wakil puasa ke orang. Ni Ramadan hak namai tak apa hari lagi. Tuan-tuan, kita tahu ni ingat malam puasa sendiri nak wakil dekat anak. Upah anak nak cari RM10 tak apalah. Tuan-tuan, tak boleh hebat anak nak kena puasa juga. Cari puasa untuk satu orang. Kalau dia tuan boleh niat untuk orang lain, seperti puasa tu dibuat untuk 2 orang. Tak lihat. Masing-masing, tuan-tuan. Tapi kalaulah, tuan-tuan sekalian, kita dah mati. Dah meninggal. Mak kita mati. Dah meninggal. Tu kira-kira ada puasa yang dia tak ada qada. Mati dulu. Tuan-tuan. Sama ada banyak fidyah. Tapi boleh anak-anak ni dia pergi puasa ganti. Kalau bukan anak, kena minta izin dulu. Kalau anak, dia boleh puasa ganti. Beda pula daripada 5 beradik. Mak puasa tinggal 50 hari. Kita ni beda sama puasa boleh tak? Kita ada 5 orang, 5 beradik. Mak kita tak qada 50 hari. Kita ambil seorang 10. Tuan-tuan. Hak tu hak lelaki kata lah. Perempuan kata tak boleh. Pusaka, dia kata kita beda. Qada puasa mak ni macam pusaka juga. Hak lelaki 2 kali ganda perempuan. Hak lelaki kata ini bukan pusaka, ni puasa. Bab pusaka tak apa, lelaki sekali ganda perempuan. Perempuan dah mana cik, bab pusaka, lelaki sekali ganda perempuan 1,5. Bab puasa nak bagi sama banyak. Tak cik dia kata. Bab ibadat, tuan-tuan, dia bukan pusaka. Tapi siapa yang rebut, tuan-tuan, qada puasa mak dia atas nama mak dia, pahala juga. Yang tak puasa mak dia, yang mati mak dia, yang tak ada qada mak dia, lepas mak dia mati, anak tu qada puasa atas nama mak dia, selesai insya-Allah dengan izin Allah. Mana hak mak dia tak qada tu kira qada dah, sebab anak tolong buat lepas mak mati. Dan anak hak buat tu pula dapat pahala fardu suka tu lah. Wah, bukan anak tu qada atas diri dia, qada atas nama mak dia. Anak mereka dapat pahala fardu. Dia nak beda macam pusaka juga. Nak rebut lah, ni ialah ibadah. Maknanya. Tuan. Bila kita cerita lagi pada ustaz, tu qada ni apa hari lah. Dia bertanya kita pula. Ustaz tu qada hak nu, tok kan meninggal apa hari dah. Tuan, kita berhabang lah. Mak pak kita, tok kita tak bisa tinggal puasa. Saya macam kemas tu. Contoh saja. Tuan, yang berikutnya ialah tuan apa dia? Ialah haji. Haji ni maklum, dia panggil haji badal. Haji badal itu adalah bermaksud tuan mewakilkan orang lain buat haji bagi pihak. Tu mana haji badal. Jadi bab haji dia panggil badal. Badal makna ganti. Apa nak ganti? Orang lain tolong buat haji bagi pihak kawan tu. Hak mati dah ke? Atau yang tak boleh buat haji tu kerana uzur yang tak boleh nak buat sampai bila-bila. Jadi kawan ni pun dibayarlah upah. Badal nak ganti kawan yang mati tu.
yang tak sempat buat haji, yang telah wajib haji tapi tak sempat buat haji. Mati dulu sebelum sempat buat haji, tuan-tuan, maka dia keturutan dengan Allah Ta'ala. Masa tu tuan-tuan sekalian, boleh waris sendiri ke untuk upah pihak yang kedua, tolong buat haji bagi pihak yang mati tadi. Namanya haji badal. Itu wakalah lah tu. Wakidah lah tu. Badal ialah orang lain yang jadi tuan-tuan melakukan ibadat haji kepada si mati. Tak apalah bab tu tuan-tuan, tapi biarlah berpada-pada. Biarlah berpada-pada. Tuan-tuan, kita naik motor, tiba-tiba di tiang elektrik, lampu traffic light lah, tiang elektrik ke, tiang lampu traffic light. Upah haji 1,500. Upah haji 1,500. RM 1,500. Kita murahnya. Murahnya. Dan ni mak ni ada orang ambil upah haji 1,500 ni. Boleh aku buat tawan. Boleh elok sangat murah tu, cari nama lah. Hak ni semua mai 2,500, 3,000. 1,500 kian murah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita ni fikir otak bagi biar munasyabah sikit. Kalau murah belajar nak sekalian, kawan tu boleh buat agak-agak. Nabi bisa pun mahal dah. Walaupun orang Mekah sendiri. Orang Mekah sendiri tu nak pergi buat haji tu pun kena ambil kebenaran juga, kena bayar juga. Bukan sikit. Tuan-tuan, 4-5 hari juga. Tuan-tuan. Daripada hari campur 8, 9, 10, 11, 12, 13 nak perhabis tuan. Hak 5 hari, 6 hari wajib tu kita kata, bukan kos sikit. Tapi 1,500 aja. Maknanya tuan, kadang-kadang pihak kita ni nak rebut, nak buat ibadat ke apakah, jika ada kos, orang tu nak ambil kos untuk jadi wakil ke apakah, badalkah, biar satu angka jumlah yang munasyabah. Pasal aku tak munasyabah tuan, dia boleh buat ke? Dia boleh buat ke? Itu satu. Pernah di scam tuan-tuan sekalian, bukan dekat upah 1,500. Kawan ambil upah tu, ambil 3 orang. Haji satu musim sekali untuk satu orang. Ingat tuan-tuan. Tak boleh satu orang tu dia buat 2 kali haji satu musim. Tak akan berlaku. Tak boleh terima tuan, sekalipun ada helikopter. Pergi ukur di Arafah, heret dia hantar pergi miqat balik, niat haji pula, main pula ukur Arafah. Walaupun dia nampak sikit akal, nampak macam boleh berlaku. Kita kata Ustaz, kalau orang tu buat 2 kali haji boleh tak? Awaknya, lah ni kan canggih. Ada helikopter, kan? Dia buat kawan tu dah niat haji kali pertama, pergi ukur di Arafah. Cukup masanya, helikopter ambil dia, pergi niat miqat pula. Buat haji yang kedua. Untuk siapa tak kira lah. Kemudian helikopter main tak di Arafah pula kali yang kedua. Tak boleh. Walaupun kita bayangkan demikian. Mungkin berlaku. Jawapannya, satu musim haji hanya sekali untuk satu orang. Satu orang hanya boleh buat satu haji bagi satu musim haji. Mana setahun lah tuan-tuan. Setahun ni, seorang sekali dia berhaji, tak ada 2 kali. Tuan-tuan. Tapi nak abang kata, geng scam ni, duit punya pasal, tuan-tuan, dah 1,500. Ramai yang minta, tuan-tuan, ambil lah 4-5 kepala. Mana boleh? Dia wakil, dia boleh buat seorang je. Dia boleh buat untuk 3-4-5 nama, tadi untuk seorang je. Scam juga, tuan-tuan sekalian. Jadi nak abang kata, buat scam ni, tuan, bukan dalam 4-2 orang yang scam. Buat ibadat pun scam. Yang penting fulus. Dia kata fulus, khulus, manfus. Mana duit tak ada, mampu. Jadi cari duit lah ke mana pun. Scam, tipu orang. Scam ni mana tipu lah tuan. Tipu. Saya minggu lepas. Tiba-tiba telefon dan nombor telefon tuan, nombor telefon handset. Tuan ada tunggakan cukai. Bagian-bagian yang belum bayar. Sila segera untuk bayar. Jika tidak, dikenakan tindakan. Kita ada fikir cukai apa nama tu. Nombor handphone tuan. Tapi satu ketika saya ni layan juga.
Jawab. Ya. Lah hari ni minta maaf ni. Duk cari kerja halal boleh tak? Duk cari cara benda haram. Siapa suruh. Nah? Boleh tak? Ada seorang ni ingat dari Johor tu. Dia scam kawan tu. Kawan tu main dia. Ini tak apalah. Dan ni esok ni main interview dengan saya. Kerja dengan saya. Dia biar betul. Bukan melawak. Betul. Dia pun cerita pada dia pun dia sudah kerja ni pun semua kan. Esok kawan tu main interview kerja dengan dia. Orang punya scam je. Tipu tuan. Ni cara tuan. Cari duit cara haram lah. Cara tak betul. Scam tuan. Wakil insurans. Wakil jabatan. Wakil tuan JPJ. Wakil LSDN tu paling banyak. Lembaga hasil dan cukai hati paling banyak mengaku. Bohong. Mengaku wakil ni tuan. Lagi teruk lagi. Tuan perasan tak? Saya ni nak minta baru tuan. Ada agak orang guna nama kita. Hantar mesej kata. Saya 2 kali dah zakat ni. Tuan mungkin sama lah kot. Dia guna nama kita, nombor kita, muka kita. Dia hantar pergi kata. Ni pinjam sat 500. Besar ni. Esok banyak terus. Amor. Kawan kita telefon ni, Ustaz. Betul ke? Tak betul. Scam betul lagu tu. Dia buat gambar kita, dia ambil nombor kita, dia mesej hantar nama kita. Cuma ayat tak sama lah. Kita ayat pandai, ayat sedap lah. Kawan tipu tu ayat dia tak macam kita. Jadi orang kenal lah. Kita bila pun, Assalamualaikum. Tuan-tuan, tulis cara kita. Kanun, salam. Tuan-tuan. Dia kata, Ustaz tak biasa salam ku tu. Cara tu, tapi dia mana niat tipu tuan-tuan. Sampai tahu tu. Dia buat, bukan sekarang okey. Dia buat nama kita tu. Ini tipu paling besar lah tuan-tuan. Untuk ambil duit cara yang haram. Terus tuan-tuan. Contoh lagi, haji dan umrah pun boleh wakil. Memberi zakat. Kita wajib zakat. Kita wajib bayar zakat. Tuan-tuan, tapi tak dan. Kita berwakil, hang tahu biar orang ambil zakat, kau bayar kat lembaga zakat. Ni kau okeykan Asad, tolong pergi bayar zakat Asad. Ni duit aku ni, hang pergi bayar Asad zakat. Boleh. Tuan, zaman lah ni kita berpusat bayar zakat di bawah tu lembaga zakat. Dulu masa kita duk bayar sendiri, tahun 80-an, awal 90-an belum dikuat-kuasakan. Tuan, oleh pihak kerajaan kita masa tu, masing-masing bayar zakat sendiri. Dulu ni tuan-tuan. Tapi ada yang tuan bayar di lembaga zakat masa itu. Tapi ada yang bayar sendiri. Contoh, orang tuan ambil padi. Dulu padi tuan, dia pakai tuang atas guni ataupun isilan guni purih hijau. Dulu ni zaman tuan 80-an, awal 90-an. Padi ni kita buat guni purih hijau. Guni tu dia miang tuan. Dah penuh untuk kita kisah apa semua, dia dengan rupiah lah. Dah ambil jerami tuan, tak atas tu, tang mulut pada nama guni tu, kita jahit. 100 kilo lebih sikit lah. Dia punya berat satu guni tu. Beras tuan-tuan. Dapat 10 guni, ambil satu buat zakat. 10 guni, lebih 10 kucar lah. Satu kucar tu buat zakat. 1/10 zakat padi ni. Tuan-tuan, jadi kalau 20, 2 guni lah. Kata ni, aku kalau nanti hang tolong bagi zakat dekat ni, ada tu budak nak minum set. Kita nak bagi zakat ke dia, fisabilillah. Budak tu nak minum set tu main. Kata hang siapa ni? Gini-gini. Oh, hang nak minum set ke? Ya. Tak apa, Pak Long sana ni. Dia wakil aku bagi zakat ni ke hang. Padi tu lah 100 kilo. Budak tu saya nak ambil dah guna. Padi 100 kilo. Saya main nak gerek je. Ni tukar dengan duit. Boleh tuan, 100 kilo masa tu berapa ringgit tu tak? Ni. Dia bayar aku beli beras ni, aku bayar zakat ni kan. Dia bayar duit cash kat kawan tu. Boleh tuan-tuan, boleh. Boleh. Kemudian menyembelih korban. Sembelih korban ni ibadat tak? Ya, ibadat pasien kena sembelih binatang. Soalan, bab sembelih binatang korban ni boleh wakil tak?
Boleh wakil tak? Wakil tuan-tuan. Tak wakilnya berebut 7 orang tu. Siapa nak sebelah? Duit tak jedah tu. Habis seorang setumpuk je. 400, 500, 600 lah. Nak bukan sikit-sikit. 600 setengah pun 7. Saya rasa tahun ni lagi ni. Sebab cukai pun naik. Saya dah berasa-berasa lah. Habis cukai naik. Jual barang naik lah. Kan naik hak 6 di 8. Hak 8 di 10 ni tuan ni. Bulan April ni. Barangkali yang dengar kata demikian. Kalau naik suruh cukai tu. Barang dia terpaksa naik lah dia kata. Kedai kata sebab kami nak banyak cukai. Kami naik harga barang. Pula dah tuan. Tak apalah. Kita kata kalau jual barang tu, kalau jual barang tera tu, tak apa, tak naik harga apa. Sebab cukai atas persen. Kalau jual mahal, persen tu tak sama juga. Cukai mahal sikit. Kalau kata jual murah, persen tu juga. Cukai murah sikit. Tuan-tuan, tak apalah. Nah, dengan apa yang berlaku ni, jangkaan kita, lembu pun akan naik harga. Tuan-tuan, saya tanya tukang lembu, tuan lembu, tanya Allah ni. Ni, balong lembu korban tadi mana? Ish, berasa naik juga. Dia akan habang kau tu. Duk berasa naik. Dia habang siap-siap lapik. Faham ke ni? Tu cara menegak lah kan. Berasa-berasa naik. Tahun ni kata semua mahal lah. Kawan cerita. Kan? Tuan-tuan, korban ni, bila kita ni pasien ada setumpuk je. Lembu 7 tumpuk tuan. Pasien ada 7 orang. 7 orang yang berbeza. Atas ekor lembu. Kalau ikut lembu tu, korban atas 7 nama. Tuan, kalau 7 orang pergi sembelih orang sikit, jadi guna agak-agak. Beratuk 7 orang. Pegang pisau orang sikit. Tuan-tuan, lembu tu tuan-tuan tak mati. Kemudian, ataupun dia gila. Aku sikit, hang pegang sambung, macam lari tuan. Berganti je. Tak boleh tuan-tuan. Akhirnya lembu tu mati gitu ya. Akhirnya mudarat pada harta pembaziran tuan-tuan. Sebab apa? Tak sebab sembelih mati dahulu. Sebab apa? 7 orang pakai nak sambung sembelih. Masyaqqah, payah. Maka tu sekalian ada konsep wakalah, wakil. Orang ni sembelih atas nama kita. Ni pun sahabat pilih tuan sekalian, sahabat pilih. Ada kehentuan bila kita nak buat korban ni, bila banyak sangat tuan-tuan sekalian, baguslah. Tapi menguruskan korban ni bukan mudah juga. Tu saya kata, jangan target banyak sangat. Target agar kita dah buat kerja. Kalau banyak sangat tuan, takut kita hilang pahala. Pasal Pak Ustaz, lagi banyak, lagi pahala banyak. Betul. Ini semua orang yang buat korban tu. Tapi orang yang gotong royong buat korban tu. Kalau gotong royong, panjang kata, kalau upah tajuk lain. Kalau gotong royong tuan, dia manusia ni macam-macam je lah. Ada hak rajin selajak. Ada yang malas selajak. Ada yang rajin. Ada sederhana, tuan. Hak main tu lah buat gotong royong. Hak kaki menyembang pun ada juga. Jadi, saya ni kerja tak boleh menyembang boleh. Letakkan lembu ni gini-gini. Tomahawk tang ni, dah ni apa. Tuan, ni sheng. Macam mana cerita. Dah ni rimau menangis. Tu tak? Ini macam-macam ada cerita. Dia menyembang je. Kau tu bulan tu buat kerja, cakap tak? Buat kerja, cakap apa tak? Sampai gigi pun dia pergi gosok. Gigi lembu. Awal Ustaz, dia tanya apa tak cakap dia buat kerja. Nampak lepas dia buat, gosok gigi lembu. Pasal apa kata? Dia arak, dia kata, buat sup kepala ni buh dengan gigi. Betul ke dia tak? Ni Timur Tengah tuan. Nak buat sup kepala tu, buh dengan gigi tu. Dah cerita dengar kan? Dia pun gosok gigi daripada buat sup. Orang kita apa, gigi dia tak kebang tu lah. Tuan. Tapi nak habang kata hak pasien kerja ni macam-macam. Tuan. Maka antara yang sebutnya, tuan jadi isu bila mana nak sembelih binatang korban. Kita set dah, kita 10 ekor. Grup A, lembu ni. B, C, D, dia atok sampai 10 kumpulan. Baguslah memudahkan kerja. Tapi main nak sembelih lembu tahu sekalian. Dia panggil, mana tuan lembu? Tuan lembu ni mana siapa yang masuk panggu lah. 7 orang, mana dia? 7 orang ni. Dia 6 orang, ada dah. Seorang lagi, on the way. Tuan ni, korban di Toga, kawan 6 orang dah ada.
Seorang itu baru duduk gurun. Dia orang dagang juga, nah, tapi dia kerja di baling. Dia nak korban balik main lah, tapi botol gurun. Yang dia jam sikit raya-raya. Kita tak percaya pun memang semua raya ni jam. Nah tuan-tuan, jadi lambatlah dia dah sampai. Jadi kita ngurus tunggu syaah, bagi sampai elok. Bagi sampai kita sembelih tuan-tuan. Sebenarnya tak perlu dah pun. Pasal apa tak perlu? Sebelum ilmu tu, kita dah angkat dengan dia. Setiap nama 7 orang tuan, yang masuk tumpuk dalam panggung tu, dah ada lafaz dia dah. Saya nama bagian-bagian. Nah, telah mewakilkan untuk buat korban setumpuk atas nama saya ni, dengan bayang bagian-bagian. Dan tolong urus sampailah sembelih dan agih. Sebut dah masa borang tu. Kita isi orang tuan, akad dah kat dia. Telefon lagi, mesej pula. Aci tak? Aci tak? Kita WhatsApp, kita wakil tu aci tak? Aci dah. Aci dah, tuan-tuan sekalian. Jadi mana bila hari sembilan tuan, aku tak ada 6 orang, tak ada 7 orang pun tak apa dah. Sebab daripada akad wakil kita. Saya ada satu kin tu, tunggulah seorang tu, lambat sikit. Kita hang ni lah, lambat kami tak tunggu. Lemu kita lah kali. Habis tu kita lah yang dapat bahagian kita ni. Orang yang kami boleh dah. Musuh orang lambat. Tuan tak sampai tahap tu lah. Pasal dia dah akad wakil dah untuk urus korbannya. Beli, sembelih dan agih. Selesai tuan-tuan. Sebelum korban lagi pun. Maka hari korban tu kita sembelih aja dah. Atas nama-nama tu. Kalau dia main orang tu pun. Kalau dia main 7 orang tuan di lemu tu. Siapa yang sembelih? Bukan 7 orang juga, tukang sembelih. Tukang sembelih dia yang kena niat sekali lagi ni. Sebab dia yang buat ibadat tu. Dia cuma wakil hak 7 nama tu. Dia yang kena niat aku ni sembelih korban untuk 1, 3, 4. Nak niat nama pun tak apa lah, tak niat pun orang faham lah. Sembelih tuan-tuan. Tuan-tuan lah. Jadi hak 7 orang tu pun bukan sembelih. Memang lemu depan buat korban. Tapi yang sembelih tu orang lain. Hak buat ibadat korban ni hak sembelih tu lah. Kalau dia tak sembelih, korban tak jadi. Betul tak? Kalau tak sembelih, korban jadi ke tak? Jadi korban sebab apa? Sebab sembelih tu lah. Jadi sembelih tu namanya mula buat ibadat korban. Niat kena ada di situ. Tapi sembelih tuan, dia takut mati segera, maka niat sebelum sembelih. Tapi hanya niat orang sembelih tu lah. Untuk maka orang berwakil ke dia. Nah, jadi tak ada tunggu pun tak apa. Nah, tuan, tak ada tunggu pun tak balik pun tak apa. Ada orang tanya di masjid tahun lepas. Saya kata kat dia ni. Enta buat korban tak? Saya tak buat. Saya hantar pergi ke Afrika. Dia tanya. Bila kita nak sembelih tentang korban. 7 orang ni tak main. Atau main tak semua. Boleh kita sembelih lembu tersebut. Pasal hak tuan panggung nama tak main. Tu sema-sema. Enta buat korban tak? Kita buat lagi mahal sini 600 setengah. Saya model tak jenuh, ada 300 setengah. Nanti buat di mana? Buat dihantar pergi Afrika. Saya katakan dia, nanti pergi Afrika ke tak hari sebelah? Dan nak bagi dia fikirnya. Dia terlupa soalan dia tanya tu, dia dah buat dah pun. Dia dah mewakilkan orang lain buat korban yang di Afrika tu. Saya nak bagi dia fikir sikit. Saya kata, enta dah buat korban di Afrika, enta pergi dah hari sebelah tu. Oh tu ustaz, pipa, duit 300 setengah. Okey ke demo lah. Faham pun. Hakmu tanya tu, jawapan tu kamu lah. Mu tak gaduh pergi ke Afrika tu. Yang sebelah tu orang sana. Kamu dah wakil kat mereka. Sama 7 orang tuan-tuan. Orang kampung kita ni pun 7 orang. Dia wakil kat kita dah. Tak gaduh tuan-tuan lah. Boleh dah tara tu pun. Tak apa. Nak bagi puas hati sempurna tajuk lain. Takat lemu 11 ekor 2, tak apalah tunggu 7 orang tu. Untuk kalau main 20 ekor. Kau. Saya nak habak lagu ni. Nak buat ibadat biar kita kena sempurna pada fizikannya dan pahalanya. Nak sempurna pahala buat ibadat tuan, dia ungkit ke apa-apa tak ada. Mengeluh tak ada. Berkira tak ada. Kalau dia nak buat ibadat, contoh tu ibadat orang. Korban tu mereka, kita nak tolong. Boleh. Tuan-tuan, gotong royong dapat pahala. Tapi biar gotong royong yang kita tak ungkit di belakang.
Oh, kita terima banyak, 30 lagi pergi. 30 lagi kita bagi satu kedah. Oh, sembang tu. 30 ekor. Lagi pergi. Sebab tu beda lagi satu kedah. 30 ekor. Tuan, dah ada 10 orang tu ibarat raja. Patah pinggan dia dah. Jeng yang terdapat dah. Silap pun nama tu ni. Dan kata kita 10 orang. Oh, teruk dia kata. Tak boleh lembu tu ada dah. Mapuh kita lagu ni. Tambah tuan tu kan dia meri wakil lah. Terima kasih lah no. Terima kasih lah kan tolong buat korban telemu saya. Terima kasih lah. Terima kasih lah dia kata. Oh, dia kata tak buat dah ni. Habis pahala hari tu. Tenaga pun habis, pahala pun habis. Sebab apa? Mengungkit. Buat kadar kita mampu supaya tak hilang pahala kita. Nah, tuan-tuan. Cukup setakat tuan-tuan. InsyaAllah kita akan jumpa pula pada lepas puasa lah kono. InsyaAllah lepas raya lah tuan Presiden. Untuk sambung tajuk kita, muka surat 42 pada perenggannya dan juga tidak sah berwakil pada syahadah, persaksian ila li'an bersumpah zihar dan ta'liq talak dan seumpamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam bis-shawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma dzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.